Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video daripada Ustaz Wan Hizam, ataupun lebih tepat adalah Wan Hizam lah. Dia ni tak ada ustaz pun, tak ada background pengajian pun. Walaupun kita duk tengok dia duk mengajak sana mengajak sini, background pengajian pun tak ada. Tapi dia berikan satu dakwaan yang cukup berbahaya berkaitan tentang ilmu laduni. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. No. Tuan-tuan nak tengok macam mana tuan-tuan tengok ah. Tuan-tuan berasa tak puas hati, tuan-tuan tanya. Saya akan abang. Jangan duk merepek bab lain. Tanya abang Tuhan ni. Saya akan abang tuan-tuan satu-satu. Sebab saya tak belajar. Ni laduni. Ni benda laduni. Ladun. Dia main terus. Saya tak belajar dengan siapa-siapa buat ni. Dia main terus. Dia buka. Dia sumbat masuk. Dia bagi saya faham. Saya tak belajar dengan siapa buat ni. Sebab Tuhan kata, aku yang menjadi mursyid. Tak ada siapa mursyid dari dunia ni. Aku yang ajar. Sebab aku al-alim, al-hakim, berilmu dan bijak sana. Sebab aku boleh ajak burung tempua buat sarang tanpa akal. Burung tempua tak ada akal. Aku boleh ajak dia buat sarang. Takkan hang aku tak boleh ajar. Aku boleh ajak penyu nak bertelur ke tepi ni, pantai yang ada pasir yang kering, takkan aku tak boleh ajak hang? Tuan-tuan rasa tuan-tuan belajar dari guru ke dari Tuhan? Alhamdulillah, kita telah tengok video berkenaan sama-sama tadi, dan kita dapati bahawa Ustaz Wan Hizam mendakwa bahawa diri dia dapat laduni. Dia tak mengaji dengan siapa-siapa, Allah yang bagi dekat dia. Saya tak nak ulas panjang berkaitan tentang isu ni. Jom kita dengar ulasan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ladunna sebab dia sebut ladunna tu orang ambil perkataan laduni. Lah ada siapa puak-puak hak duk sebut depa dapat ilmu laduni. Wan Hizam betul. Jadilah trend budak-budak muda ni seronok duk pergi ilmu laduni. Sebahagian tu mayang apa pun tak tahu punca duk laduni. Batu ladung dia tahu. Bagaimana dia pun sebut perkataan laduni ni? Laduni ni asal cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha' bin Nun, Surah Kahfi yang mana dia pergi cari siapa? Khidir. Yang tu yang kita baca dalam surah apa? Suratul Kahf. Hari Jumaat baca surah Kahf. Nabi Musa cari dan dijumpa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tu laduni. Fawajada 'abdan min ibadina. Mereka berdua mendapati seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami. Khadir. Siapa yang dapati tu? Musa dan Yusha' bin Nun yang kemudian jadi nabi juga. Yusha' bin Nun tu. Apa dia hamba ni? Allah kata atainahu rahmatan min indina. Kami beri kepadanya rahmat daripada sisi kami. Siapa ni? Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarnya dari sisi kami ilmu. Tu dia panggil ilmu laduni. Maka dapatlah kat orang ni, apa dia tak mengaji, dia boleh ilmu laduni. Ada satu penceramah tu, mana penceramah utara mana saya tengok, dia kata dia dapat ilmu laduni. Dia kata Wan Hizam semua tentang ketuhanan ni dia dapat ilmu laduni. Jadi dia hurai konsep-konsep ketuhanan mengikut akal dia. Dia rasa dia lebih kurang macam Nabi Khidir ni lah. Tuan-tuan, sebelum itu tasawuf. Walaupun perkataan sufi ni agak ada perbincangan yang kontroversi tentangnya, daripada mana asal perkataannya, tapi tak ada masalah lah. Ahli-ahli ilmu kata la musyahata fi istilah, tak ada perbalahan dalam istilah. Kalau sufi dengan apa sekali akar bahasanya, dengan maksud tazkiyatun nafs, tujuannya membersihkan diri, accepted, satu ilmu yang kita terima. Dan perkataan tasawuf telah digunakan dalam buku-buku sarjana Islam sejak dahulu. Dibincang Ibn Taimiyah rahimahullah juga guna perkataan sufi. Al-Imam Ibn Qayyim juga menggunakan perkataan itu. Bukan isu perkataan itu. Tak payahlah kita nak berbalah dia dengan makna yang buruk. Yang menjadi isu, apa yang awak maksudkan dengannya. Dulu perkataan itu merujuk kepada golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud, yang mana mereka itu membersihkan diri, tak mau dunia, membersihkan diri. Kalangan mereka itu terbabas. Di kalangan mereka ada golongan zuhad yang memang Imam Ahmad ada tulis kitab zuhud, kitab zuhud.
Zuhud yang sebenar, yang membersihkan diri daripada kecintaan dunia. Tapi ada golongan yang melampau dalam hal itu. Mereka sampai berlebih-lebihan. Tapi mari kemudian dia bukan tasawuf. Dalam arti kata membersihkan diri, dia panggil tasawuf falsafi. Tujuan dia falsafah. Hang faham ni, makam ni hang tahu makam apa? Dia bukan nak cerita nak pergi mengaji hadis, baca Quran, semayang, qiyamul lail, bersihkan diri, ikhlas. Dia tak jumpa orang tu duk cerita makam, jalan atas hayang, nampak apa yang ada dalam dada orang, tengok langit nampak apa, sagi ilham mai, ilmu laduni. Ni pokok ni. Yang ni yang banyak ah. Yang ni yang banyak. Jadi mai budak-budak muda ni dia jadi syok. Hui, ada ilmu lain ni. Nampak pelik kan? Sedangkan itu bukan tujuan tasawuf itu. Jadi kumpulan ni bila kita masuk, dia duk cerita makam, hantau syekh aku. Kalau dia tengok orang, dia boleh tahu, dia tembus pandangan. Kasyaf. Boleh tahu isi hati. Tersingkap hijab. Pi beli barang, tokek barang tak nampak. Buat balik macam tu ya. Tak nampak tu. Boleh berjalan atas hayang. Dia main yang tu cerita wali. Dan dia main satu bentuk untuk membesarkan diri dia. Bila dia bukan nak cerita tentang sunnah Nabi, tentang apa amalan Nabi, dia duk cerita mai, guru dia lebih kurang macam ni, saya pun lebih kurang mimpi dan nampak Nabi. Nabi mai dalam majlis dia dapat macam ni, berlaku kejadian pelik-pelik kat dia. Tujuan dia supaya anak murid dia glorifykan dia, besarkan dia, lagi nampak takdiskan dia. Maka semua pakai cium tangan, beli ayak dia jual, bagi kat dia. Itu tujuannya. Maka pengikut di Afrika miskin, kuih kering, pengikut sufi tarekat, guru kaya, kursi emas. Di Syria sama. Sebab tu orang hatta di kalangan ulama-ulama Syria macam Syekh Sa'im Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia sendiri mengkritik, dia tunjuk padaku siapa guru mursyid yang ada pada zaman ni. Al-Buti rahimahullah. Yang ada hanyalah orang yang membesarkan diri mereka, membahaskan benda-benda falsafi macam ni. Balik kepada Khidir. Siapa Khidir ni? Samakah Khidir dengan hak duk pi mengaku ni? Ada buat macam-macam ni, duk pi mengaku kata dapat ilmu laduni ni? Tak sama. Nabi Khidir alaihi salam, dia nabi pada sisi yang rajih di sisi ulama. Habis tu Nabi Musa alaihi salam, dia nabi rasul kepada Bani Israel. Dan Khidir tak termasuk di bawah dia. Dia kata, anta Musa min Bani Israel. Adakah engkau Musa di kalangan daripada Bani Israel? Maksud dia Musa daripada Bani Israel, Khidir daripada lain. Allah kata, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami beri kepadanya rahmat di sisi kami. Pada rahmat tu apa maksud? Nabi itu kenabian tu lah. Buktinya apa? Buktinya dalam surah lain Allah kata, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'ani ala rajulin minal qaryatayn azim. Mereka menyatakan, kenapa tak Quran ni tak diturunkan pada satu tokoh besar daripada salah satu daripada kota, iaitu sama ada Mekah ataupun Taif, seperti Al-Walid bin Mughirah. Orang Quraisy kata, apa turun pada Muhammad? Takkanlah tokoh-tokoh yang lain. Mereka petikai Tuhan. Allah kata, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Adakah mereka itu yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Rahmat tu maksud apa? Kenabian tu. Awak hampa kan nak bahagikan kenabian? Di sini adalah kenabian. Nabi SAW kata apa? Kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, dalam hadis Bukhari. Dulu Nabi dihantar pada kaumnya sahaja, satu kaum. Aku dihantar untuk semua. Kalau ada satu orang main-main, dia kata syariat yang hampa amal ni kat aku tak kena, sebab aku ni makam lain. Makrifat ke apa ni? Hampa orang syariat, aku orang hakikat. Hampa ilmu kulit aku ilmu isi. Ni main yang gila-gila ni. Gila-gila tu ya. Jadi apa yang kedudukan nampak aku ni macam Musa dengan Khidir. Musa nampak yang zahir, Khidir nampak yang batin. Jadi hampa semayang lah. Yang ni ilmu syariat. Aku makam hakikat. Duduk sentiasa dalam ibadat dah. Dah tak perlu dah benda ni. Dah mencapai Tuhan. Yang benda berlaku tu masalah lain. Kena dua budak-budak ada hak seronok dengan falsafah kan? Macam kata filem Pirahim, falsafah. Kena hak kaki balok semayang. Yang ni yang kita cari. Yang ni cukup bagus. Ini versi ni bagus. Sebab kita
sebab itu kata Al-Izz, Syekh Al-Izz Abdul Salam Ibn Al-Izz Al-Hanafi syarah kepada akidah Tahawiyah, dia kata Ibn Ais Al-Hanafi siapa yang melakukan ini ialah mulhid, keluar pada agama dia, kataan kerana dia menafikan syariat Muhammad, merangkumi diri dia, seolah-olah Nabi Muhammad dihantar, dia tak termasuk. Nabi Muhammad tak diutuskan untuk dia kerana dia ada syariat yang lain. Hatta kalau Isa itu hidup, Isa kena ikut padu Nabi Muhammad pada zaman ini. Padu, Macam mana padu, tiba-tiba dia tak ikut Nabi Muhammad? Kata Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, bahas sebenarnya dia kata ini adalah satu kesesatan, kebatilan. Kalau macam tu semua orang boleh dakwah. Ustaz lah kata dia apa? Ilmu laduni. Ni saya ni bukan ada saya mengaji mana-mana. Ilmu ni dia mai, ilmu laduni. Oi kacau macam tu. Wan Hizam sebut macam tu. Gila betul Wan Hizam. Mari Tok Syami pula, dia pun kata saya pun laduni. Jika semua orang mendakwa dia mendapat ilmu terus daripada Tuhan tanpa memerlukan syariat, maka rosaklah agama. Tak perlu agama Nabi Muhammad, tak perlu datang. Benar. Okey, kita dah tengok tadi kenyataan daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin yang padu pada saya berkaitan tentang isu ni. Dan setahu saya pihak kerajaan negeri Perlis daripada Jabatan Mufti negeri Perlis juga, mereka tidak berdiam tentang isu-isu seperti ini. Bahkan beberapa tahun lepas telah dikeluarkan satu fatwa berkaitan tentang isu Wan Hizam. Fatwa itu pada tahun 2020, 25 hingga 26 Februari tahun 2020 dan telah dibuat tentang isu fatwa ajaran batiniyah. Anda boleh rujuk kenyataan ini dekat dalam website utama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kemudian disebut pada penghujung, maka individu-individu yang terlibat dengan ajaran batiniyah seperti Encik Wan Hizam bin Abdullah, Encik Ismail Arifin Lepat dan seumpama mereka merupakan pembawa ajaran sesat yang mesti dijauhi dan disekat. Jika ajaran batiniyah itu diterima, maka tidak ada lagi perbezaan antara tauhid dan syirik. Syariat akan terbatal. Al-Quran akan ditafsir mengikut kehendak sendiri tanpa panduan ilmu dan segala ajaran Islam akan dipersenda atas andaian kerohanian. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya nak ajak anda juga untuk membeli buku-buku saya, buku terbitan saya, buku tulisan dan terjemahan saya yang saya letakkan link dekat bahagian description dan juga bahagian komen. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni kita dah dapat PM yang ke-10 Anwar Ibrahim dan pada malam itu telah dikeluarkan satu video ataupun kita kata ceramah kuliah bulanan, kuliah mingguan daripada Al-Fadhil Sahibus Samahah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dan ada kenyataan daripada Dr. Asri berkaitan tentang isu ini. Saya nak ajak anda untuk kita dengar sama-sama dan kita berikan reaction secara berjemaah. Okey, jom kita dengar video ini sama-sama. Dulu pasal apa yang berlaku di kalangan orang politik ni, macam tu dah tabiat. The ground of politics is compromise and the ground of religion is principle. Politik ni dia compromise. Kemarin dia boleh kata, bukan kemarin, baru 2 jam lepas dia kata yang lain. Kemudian dia boleh kata, kemarin kawan tu ahli neraka, hari ni jadi ahli syurga. petang ni dia ahli syurga. Petang lagi awal Kemarin kawan tu mak sakau, hari ni kau jangan risau. Politik. Yang salah apa? Kita yang percaya kat depa tu. Ini dalam konsep politik Sebab tu lah. saya rasa bagus tahun ini ataupun kali ini pilihan raya. Kita tak nampak sangat ramai orang yang begitu Dominan. berlebih-lebihan. Semua orang dah mula insaf. Biarlah kat depa nak syok-syok. Tak, dulu lagi teruk. Apatah lagi dulu apabila apabila penyalahgunaan kuasa, pegawai kerajaan pun kena terlibat. Kalau tak pi bantu tempat menteri berkenaan, habis pilihan raya dia kena tindakan. Dulu ada isu tu. Bagusnya apabila tidak ada orang yang kuat. Kalau kuat, kita tak dapat selesai. Saya tidak bercakap tentang politik kepartian, tapi saya bercakap tentang secara umum. It's not for the specific political party, tapi untuk umum kita kena tahu supaya kita tidak tertipu. Sebab tu kita dalam masjid daripada dulu tak boleh kempen parti politik, kerana politik ni dia bubuh dalil macam mana pun untuk parti dia boleh berubah.
Semua ahli politik di setiap negara yang pengikut ni dah bertumbuk, tak makan, tak balik kenuri, masam muka. Lah depa shake hands jom ya. Apa punya bodoh kita yang kat bawah ni kalau berlebih-lebihan. Sebab tu jangan berlebihan. Dia Thomas Sowell dia sebut, politics is a art. Is the art of making your selfish desires seem like national interest. Politik adalah satu art, untuk satu seni nak bagi orang nampak kamu punya nafsu pribadi kamu menjadi kepentingan awam. Itu pandangan dia dia. punya cakap tu semua orang sanggup. Hak makan tak cukup pun pergi belanja duit tu. Tak cakap dengan abang, tak cakap dengan adik, masam muka. Ini situasi yang kita tak dapat nafikan. Mereka sama-sama pergi elok pakai baju Melayu ya. Kan? Makan kedai kita juga yang leceh. Sebab tu saya bukan cakap pasal mereka, saya cakap kita. Betulkan diri kita. Sebab tu berbaloi, tak berbaloi. Siapa saja. Pasal ada orang tanya saya menyesal, hantar saya menyesal. Hari tu saya belanja tu, rupanya depa nak jadi macam ni. Bukan saya nak kata lah, dalam bahasa orang kampung, padan lah. Tuan-tuan, depa orang politik cakap human right, freedom of expression, freedom of speech, kebebasan bersuara, kebebasan macam kalau mereka kena. Tapi kalau kita cakap kritik depa, dia kata, hang siapa cakap banyak kan, main masuk tanding. Orang cakap kat dia tak boleh. Kalau dia nak bercakap, dia freedom of speech. Orang kritik dia, no freedom of speech. Itu dulu supaya kita clear dalam fikiran kita. Ini orang politik. So kita jangan dok anggap depa ni hari tu janji macam lain nanti. Orang politik dengan toki kapet boleh pakai lagi. Politik is the art of the possible. Apa saja mungkin. Okey, apa yang telah kita buat? Kita hari tu kita buat satu benda, iaitu semua rakyat Malaysia ni ada, yang tak ada balik duk celup di rumah dengan lawat sendiri. Takut kawan-kawan tuduh kata tak pergi mengundi. Peringkat itu Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu supaya bagi amanah kepada ahlinya. Kita macam kita kata nak tengok, tak tahu. Sebagai orang dia tengok pemimpin dia, idola dia, inilah tak ada dah. Kalau ada Nabi pun aku nak bagi jawatan ni lah kat dia. Seolah-olah Allah semua pakai baju, tidur dengan baju tu, ni dengan baju tu. Pantang orang kritik pemimpin dia sikit, 3 hari tidur tak lena. Tapi kita nampak, sebahagian orang dia nampak semua ni lebih kurang. Cuma siapa hak teruk dengan korang teruk. Okey, dah berlaku proses tu. Kita dah bagi amanah. Pakatlah menunaikan amanah kepada yang layak pada fikiran kita. Tak ada siapa boleh kata parti saya masuk syurga, parti dia masuk neraka. Tak ada. Betul, setuju. Cuma yang ada macam saya kata, piundi orang yang tentang Islam itu ada hukum. Piundi orang yang memang nak buat benda yang zalim, istiharkan nak buat rasuah, nak apa, itu memang ada hukum. Saya kira tak ada kat Malaysia ni. Piundi yang jelas mengisytiharkan dasar yang salah, itu ada hukum. Tapi kalau setakat dia ni offer nak bagi PTPTN, dia ni nak bagi tol, dia ni nak bagi apa, kita pun tak tahu lagi bagi ke tak. Kita pun tak tahu. Ini semua cerita kan, pakat piundi. Habis dah. Setelah Allah kata bahawasanya kita bagi kepada yang layak, kita dah buat dengan ikhtiar kita. Jadilah apa yang terjadi. Dia main satu peringkat. Ayat selepas tu dalam surah An-Nisa tu juga, baru setelah dia kata bagi yang layak tu, barulah dia main ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Orang yang memegang urusan, orang yang berkuasa di kalangan kamu. Al-Imam Syafi'i kata ulil amri, dia merujuk kepada sama ada yang dilantik oleh Nabi. Kerana Imam Syafi'i dia tak mau ayat ni dipolitikkan kelihatannya, ataupun mereka merupakan ulama, kata dia. Tetapi majoriti para ulama menyatakan ulil amri ni bukan saja umara yang dilantik oleh Nabi, semua mereka yang ada kuasa, yang ada syaukah, yang memerintah tanah dan rakyat. Memerintah tanah saja tak ada rakyat, tak memerintah rakyat saja tak boleh kalau tak ada tanah. Maksud mesti memerintah, ada rakyat dan ada tanah, ada wilayah yang dia perintah. Atiullah wa atiur rasul, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri, tanpa diulang taat macam mana kita beritahu. Kemudian dia kata fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih dengan mereka ni, kamu berselisih dalam apa-apa perkara, balik pada Allah dan Rasul. So sekarang satu orang dilantik, mungkin ada kita sesuai, kita tak sesuai. Pertama, M10 yang dan Ibrahim dalam sistem kita dia beza. Ada pula yang di Petua Agung, ada pula sistem dia juga bukan ada solid power. Ulul amri telah buat keputusan,
mereka lantik satu orang. Kita mungkin setuju, mungkin tak setuju. Betul. Tapi Nabi kata alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah. Ma Dengar lam tu. yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala Ini ta'ah. konsep penting untuk Bagi Ahlussunnah wal setiap Jamaah. orang Muslim dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Apabila disuruh pada maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Dia baru naik. Macam Yazid yang baru naik, tidak ada alasan untuk siapa pun keluar. Sebab itu apabila Yazid baru naik, Ibnu Abbas, rawi yang kita baca, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Ibnu Umar, bahkan Abdullah Ibnu Zubair menasihati Al-Husain bin Ali supaya tidak keluar ke Kufah. Sebab tidak ada reason untuk menentang kerana belum membuat apa-apa kemungkaran. Jadi apa-apa saja pemimpin yang naik, walaupun kita setuju tak setuju, kita tunggu dulu dia nak buat apa. Itu Kita konsep, berikan ketaatan kerana Nabi SAW, Quran suruh beri ketaatan, Nabi suruh beri kita taat selagi mana Berikan dia sokongan. tidak melakukan perkara yang terang-terang salah, Betul. yang membawa kepada pelanggaran prinsip. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, wa qad ajma'a al-fuqaha ala wujubi as-sultan al-mutaghallib wal jihadu ma'ahu. Bahkan telah sepakat para ulama wajib taat kepada sultan al-mutaghallib, sultan atau pemerintah yang merampas kuasa pemerintah yang lain. Macam Bani Abbas yang saya kata tadi, merampas kuasa daripada Bani Umayyah. Apabila Bani Abbas rampas kuasa Bani Umayyah dan berjaya menegakkan kerajaan dia tegak itu stabil dan menguasai rakyat, agama kata taat walaupun perbuatan dia haram. Kerana kalau kita pula keluar pergi perang dengan dia, tumpah darah lagi. Kau ni pula keluar main perang dengan kita, tumpah darah lagi. Agama kata taat kerana itu khairun minal khuruju alaihi lima fihi min aqnid dima. Kerana itu lebih baik daripada tumpahnya darah. Ini saya nak cerita fik yang lama. Demokrasi ni tak tumpah darah lah, tapi nak cerita kenapa. Sebab tu Al-Imam Nawawi apabila cakap bab ini, dia kata tentang hukam yang zalim dalam syarah Sahih Muslim, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin wasababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqati ad-dima' wal fasadu fil ard. Adapun keluar menentang mereka, yakni menentang dengan bersenjata, adalah haram dengan ijma'il muslimin selagi sekalipun fasik dan zalim. Yang sebab yang demikian itu kerana ia menumpahkan darah dan merosakkan muka bumi. Ini pegangan asas akidah Ahlussunnah. Proses yang pertama dalam sistem demokrasi kita, dia benarkan kita pilih. Tapi apabila seorang telah mengambil tempat, kita taat sehingga dia melakukan perkara yang menyebabkan syarak menyatakan tak lagi boleh taat. Selagi hal itu tak berlaku, kita taat. Kalau tidak, negara tak boleh stabil. Sebab tu saya mengingatkan semua, daripada parti mana sekalipun, mana pemerintah yang naik, apabila dia stabil, dia sudah mendapat tempat dan kedudukannya, taat kepadanya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jangan taat dalam perkara yang mungkar. Tapi dalam sistem kita, boleh tak kita mengkritik? Boleh. Boleh tak kita memberikan pandangan yang berbeza? Boleh. Kita bukan sistem autokrasi yang tak membenarkan hal itu. Itu satu hal. Dan saya sebut, macam dengan tuan-tuan tahu, kita akan lihat macam-macam perkara bagi menginsafkan kepada kita makna orang politik. The ground of politics is compromise. Sebab itu tuan-tuan jangan percaya segala yang dijanjikan oleh orang politik. Abu Bakar Siddiq apabila naik memerintah, ini lain orang politik macam Abu Bakar, macam khulafa. Sebab itu kita heran kenapa Abu Bakar, antara ucapan dia awal seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Athir, apa Abu Bakar kata setelah wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in asatu fa in ahsantu faqawwimuni wa in asatu fa in ahsantu fa'inuni wa in asatu faqawwimuni. Aku dilantik menjadi khalifah pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'inuni, jika aku bagus tolong aku. Wa in asatu faqawwimuni, jika aku salah betulkan aku. Berikut dia kata apa? As-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Benar adalah amanah, dusta adalah khianat. Kerana bukan semua orang politik itu pendusta, kan? Bukan semua pendusta itu orang politik, tapi boleh kata semua orang politik itu pendusta. Cuma kita macam itulah. Lepas pada ni ramai orang. Sebab itu tuan-tuan, saya nak patah balik sikit, iaitu kepada semua orang Malaysia, tak payahlah sangat berjuang untuk politik ni. Bagus baru ni lah. Kita politik ni, kita syok-syok macam barat, sikit-sikit ada bendera, cukup lah. Don't spend your money untuk politik sian ni. Saya takut, wallah alam, saya takut tak dapat pahala apa. Rugi lah. Bukan daripada prinsip. Ini semua sembang lah. Sembang masa tengah malam pukul 12, tamat waktu kempen, habis petang
pukul 6 jadi lain dah. Sebab itu tuan-tuan, beristighfarlah siapa yang belanja banyak dah. Saya ada soalan tapi saya nak jawab soalan yang kedua untuk orang Perlis. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Moga-moga kita dapat sedikit manfaat daripada video tadilah. Dan ada sebahagian orang dia menganggap video tadi yang disebutkan oleh Dr. Mazhar dengan tujuan untuk kita tak percaya kepada kepimpinan yang ada sekarang, kerana kepimpinan yang ada sekarang ialah orang-orang politik. Kalau itu perkiraannya, maka saya kata itu adalah perkiraan yang tidak bijak. Maka kita tidak akan percaya kepada ramai orang. Tak kiralah orang politik dalam kalangan orang politik ataupun orang politik dalam keadaan dia adalah agamawan dan sebagainya. Ia akan merosakkan sistem kita, dia akan merosakkan diri kita nanti kemudian. Tetapi saya kata, saya juga bersetuju dengan apa yang dibawakan oleh Dr. Mazhar, iaitu kita tidak meletakkan kepercayaan penuh kepada kata-kata manis yang dibuat oleh ahli politik. Kerana kita tahulah ahli politik ni dia punya unsur asas bagi ahli politik ialah perbincangan. Ahli politik ini juga mereka akan memberikan satu pandangan, satu gagasan, satu idea mereka berdasarkan kepada apa yang mereka rasa mereka boleh untuk berikan. Dan kita tahu pada hari ini kita bukan lagi berada pada zaman yang orang kita bodoh sangat sampai tak dapat nak membezakan di antara gula-gula dan juga realiti. Dan kita tahu apabila ahli politik itu dia telah berjanji untuk melakukan sekian-sekian perkara ataupun telah diletakkan dalam manifestonya untuk melakukan sekian-sekian perkara, tetapi apabila dia telah membina kerajaan ataupun telah terciptanya kerajaan, belum tentu dapat seperti mana apa yang diminta. Sebab apa? Sebab mereka ini bukanlah magician yang boleh memberikan sesuatu itu nampak di depan mata, tetapi mereka ini adalah manusia biasa juga yang berinteraksi dengan keadaan. Kalau kita kata agamawan kita berinteraksi dengan fatwa berubah mengikut masa, tempat dan juga keadaan, maka demikian jugalah yang sangat-sangat berlaku di dalam parti politik kita. Dan saya bukan ahli politik dan memang saya tidak mengikuti sebagai anggota politik, tetapi kita adalah rakyat Malaysia yang hari ini kita telah melepasi pilihan raya umum ke-15 dan akhirnya dilantik Perdana Menteri kita yang ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya mahu memberikan sedikit nasihat sebagai peringatan untuk kita secara bersama. Sahabat-sahabat, negara kita sekarang ini berada dalam krisis ekonomi, krisis alam sekitar, krisis kesihatan yang sangat serius. Yang miskin akan nanti jadi lebih miskin, yang sakit tidak terjamin sihat, dan bencana alam akan lebih kerap berlaku. Situasi ini memerlukan sokongan jiwa, sokongan perasaan, sokongan daripada sudut tenaga dan kesatuan daripada semua pihak untuk sentiasa kita memberikan sokongan. Apatah lagi dengan kerajaan yang baru dibina. Kita sokong antara satu sama lain. Wakil politik kena bantu rakyat. Pemerintah, Perdana Menteri yang baru dilantik perlu memikirkan tentang rakyat. Orang kaya mesti bantu orang miskin. Orang majikan mesti bantu pekerja. Dan sesama rakyat mesti saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira agama dia, tanpa mengira bangsa dia, tanpa mengira kerjanya. Kita adalah rakyat Malaysia. Sudah cukuplah kita berkempen bendera parti kerana ia telah tamat dengan terpilihnya wakil-wakil kita di parlimen. Setiap dari kita berperanan untuk membina negara ini. Itu kita perlu tahu, itu perlu kita sedar dengan sesungguhnya. Jangan kita fikir yang patut membina negara ini, yang patut dipersalahkan, yang patut dipertanggungjawabkan hanyalah Perdana Menteri ataupun wakil-wakil rakyat sahaja. Kerana akhirnya ia akan memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita semua secara kolektif, secara berjemaah. Jadi setiap daripada kita berperanan di dalam membina negara ini. Saya menyeru juga sahabat-sahabat untuk kita memberikan sokongan penuh kepada Perdana Menteri kita. Demikian juga kita memberikan sokongan penuh kepada kerajaan yang baru sangat dibina ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kita secara berjemaah, dan jangan salah faham dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Saya yakin dan percaya bahawa dia bukan mengajak orang untuk tidak mempercayai Perdana Menteri Malaysia, tetapi dia mengajak orang untuk tidak terlalu mempercayai gula-gula politik. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini sahabat-sahabat, kita akan buat reaction daripada satu video reaction juga Ustaz Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Mazhar, berkaitan tentang isu minum susu, mata rabun dan seumpama dengannya. Jom kita tengok video daripada Dr. Mazhar sekarang. Nak bagi mak bapak kita dikubur macam mana, nak bagi dapat syurga apa, benda ni tak boleh siapa ulama petua. Benda ni hanya sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah. hadis. Ulama dia berapa banyak temayang tahajud dia pun, berapa banyak ilmu dia belajar pun, dia tidak mendapat wahyu. Yang ni nama dia disiplin. Jangan lupa sahabat-sahabat subscribe Suara Sunnah Channel. Video ni diambil oleh Suara Sunnah Channel, direkod oleh Suara Sunnah Channel. Masuk makan ubat tahan sakit masuk neraka. Ada pula. Kemarin ni saya tengok, kemarin kan bila saya tengok. Kemarin tu semalam Tapi saya ni ketinggalan zaman sikit. Ada satu orang tu saya tengok baru bila tadi bila saya tengok, dia kata minum susu mata kelabu. Minum susu rabun ada dalam ustaz tu. Ustaz-ustaz ni yang banyak sangat depa duk cakap dan tak apalah pasal demokrasi kan, pakai bercakap. Demokrasi. Sebab itu dalam agama ni sebelum tu, daripada tuan-tuan siapa yang belajar dalam bidang hadis, antara golongan yang paling mengancam, yang menyebabkan penyebaran hadis-hadis palsu selain daripada golongan zuhad. Maksudnya golongan dalam bahasa sekarang ni macam sufi lah. Sufi ni ada zuhadul awail, zuhad golongan awal yang bagus, yang mereka ni memang saleh. Imam Ahmad ada kitab zuhud, kitab zuhud. Cumanya ada zuhad ni yang terlalu nak agama, tapi dia rasa dia nak boleh reka hadis-hadis supaya orang minat agama. Padahal Nabi tak kata. Dia yang nak bagi, dia nak galakkan orang baca Quran, dia reka macam-macam fadilat surah tu, fadilat surah ni. Nabi tak kata, dia reka. Dia rasa dia dapat pahala. Nabi tak bagi pahala. Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap tempat duduk dalam neraka, kerana dia mereka agama. Itu satu puak. Sampai puak Syiah yang banyak fadail Ali dan seumpamanya. Tapi salah satu puak ialah puak Al-Wa'az. Wa'az Wal Qusas. bukan cerita. Golongan penceramah dan penglipur lara ni, yang kita beberapa kali diperoleh dah buat majlis. Ini direkodkan dalam buku ni banyak. Memang suka buat cerita-cerita yang pelik di dalam ceramah mereka. Itu tuan-tuan tengok. Lagi pelik lagi ramai orang tengok. Ulama kata, tuan-tuan, benda-benda gaib, benda-benda nak bagi mak bapak kita dikubur macam mana, nak bagi dapat syurga apa, benda ni tak boleh siapa ulama petua. Benda ni hanya sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah. hadis. Ulama dia berapa banyak temayang tahajud dia pun, berapa banyak ilmu dia belajar pun, dia tidak mendapat wahyu. Ini konsep asas konsep asas. Dia bergantung kepada wahyu yang telah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi depa buat banyak macam tadi. Benda macam minum susu tu umpamanya bukan bidang dia. Yang tu dia kena tanya doktor. Pakar lah. Doktor pun bukan pakar dalam bidang susu ni. Takkan minum susu tak bagus. Dia mesti satu yang bagus. Quran sebut kan. Sayyidina Umar dia mimpi susu. Nabi tafsirkan itu din, agama. Kemudian makan ubat kan, ubat tahan sakit, masuk neraka. Woi kalut. Laki bini. Kalau dia kata siapa yang tak makan ubat tahan sakit dan sabar di atas sakit yang Allah uji pada dia, dia dapat pahala, itu lebih dekat. Tapi kalau dia kata siapa makan ubat sakit masuk neraka, yang ni jauh. Tapi kebelakangan ni ramai orang yang duk bahagian jaga pintu neraka ni. Banyak sangat saya tengok masuk neraka ni. Betul, setuju. Bini salin doktor lelaki masuk neraka. Yang banyak sangat. Orang politik lagi banyak masuk neraka. Sikit-sikit masuk neraka. Aduh, macam-macam. Sebut macam ni pada umum, kita jangan kata masuk neraka. Kita kata berdosa. Dan lebih baik dosa lah. boleh membawa kepada neraka. Sebab tuan-tuan, satu orang bila berdiri di depan Allah Ta'ala, kita dan semua hamba-hamba Allah yang lain di hadapan Qadir Rabbil Jalil, bukan satu benda saja Tuhan kira. Oi. Dia kutip habis
hak kita tak ingat pun dia kutip. Dan dia juga menyimpan dosa ni. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia dalam kehidupan dia tak kata siapa yang tak ada dosa. Tak ada orang yang pergi tanpa dosa, melainkan para anbiya lah, melainkan sebahagian hamba-hamba Allah yang memang mati dalam keadaan bersih. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Hadis yang sabit Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Nabi kata kamu buat dosa malam dan siang. Tapi tadi kita buat dosa, tengok apa, tengok yang tak kena, ambil uduk memadamkan dosa. Berjalan ke masjid memadamkan dosa. Sembahyang memadamkan dosa. Timur waktu. Jumaat kepada Jumaat memadamkan dosa. Umrah pada umrah memadamkan dosa. Ramadan kepada Ramadan memadamkan dosa. Kesakitan, demam, sakit memadamkan dosa. Rahmat Tuhan memadamkan dosa. Sebab itu bila ada orang buat dosa, kita kata berdosa. Jangan kata hang dalam neraka. Na'udzubillah. Kita tak pegang kunci neraka pun di tangan kita. Sebab tu Nabi kata man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang menyatakan binasalah orang, dia binasa dulu. Hadis yang sabit. Sebab tu tuan-tuan, bila ada orang buat dosa, saya nak ingatkan diri saya dan ustaz-ustaz semua yang ada. Kita kata berdosa. Habis itu tengok tu hadis tu kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan sesat di dalam neraka. Betul. Perbuatan itu membawa pada neraka. Tapi yang membuatnya, adakah masuk neraka? Tak Tuhan tahu. timbang. Kita tak tahu lagi. Nabi kata, alaikum bisidq, kamu cakap benar. Karena as-sidqu yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, kamu jangan dulu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilal nar. Kejahatan, kamu jangan dusta kepada kejahatan kepada neraka. Zina, dosa besar kecil? Besar. Dosa besar. Ada tak pelacur yang berzina Tuhan ampun? Ada. Hadis yang sabit. Tuan-tuan, lunakkan diri hati kita. Sebab itu kita tengok macam mana orang buat salah dosa pun kita kata berdosa. Jangan langkah ke depan kata hang ahli neraka. Jangan nerakakan orang. Jangan nerakakan orang. Kita tak hari tahu ni urusan hidup orang. Ada satu orang kita tengok punya harta, orang yang teruk macam Abu Sufyan. Apa dia tak buat? Dia menentang Nabi SAW. Tapi akhir hayat dia masuk Islam. Sahabat masih simpan rasa tak puas hati dengan Abu Sufyan sehingga dia masuk Islam. Pasal lama betul dia lawan Nabi. Ada rujuk kisah-kisah itu dalam buku ni. Tapi Nabi kata man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Sebab masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Rahmat Tuhan. Sebab tu saya kadang-kadang tak suka dengan apa ceramah-ceramah ni. Kadang-kadang dahsyat benar. Hatta hukum halal haram. Ada sebahagian penceramah, tuan-tuan, syarak ni hukum dia tak sama. Kadang-kadang dia kata tu siapa yang pakai tak nampak rambut sikit tu, itu lebih teruk, haram mati, macam minum arak. Come on tuan-tuan. Penceramah ni kadang-kadang dia ceramah, dia bubuh dengan serban apa semua, orang rasa dia penceramah, dia ustaz. Hukum hakam syarak juga tak sama dosa dia. Ada perkara yang dinamakan dengan kabair, dosa-dosa besar. Ada benda ini yang Dr. Yusuf Qaradawi selalu contoh angkat. Saya sebut isap rokok. Nanti tuan-tuan kata boleh isap rokok pula. Betul-betul ni. Isap rokok haram di atas kesimpulan bahaya, tapi dia tak boleh disamakan. Orang isap rokok tu samalah macam orang minum arak. Tak sama. Satu diharamkan nas, yang satu ni dengan haram satu. dengan nas yang qat'i. Dia sebut lah tu. Yang ni dengan istihad, dengan keputusan kesimpulan. Wanita yang mendedahkan rambut, khilaf ulama, adakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Sebahagian kata ia termasuk dalam dosa kecil. Dosa juga dosa kecil. Dia bukan dedahkan aurat yang mughalab, aurat yang besar. Kemaluannya atau apa. Kerana ulama sebahagian masih khilaf tentang beberapa bahagian. Kita kata salah, tapi confirm ahli neraka. Sama dengan makan babi. Tak sama. Sama. Ini yang ramai orang silap, yang ramai orang tak tahu. Tak sama. Ustaz-ustaz kita pun ramai silap benda ni. Study hukum hakam syarak. Ini yang kita duk kempen ni. Orang kata. Study hukum. Okey, itu yang disebutkan oleh Mufti Perlis Dr. Muhammad Asir Zainul Abidin. Dia kata study hukum. Belajar dulu. Jangan kita ni bila dapat mikrofon je main suka cakap apa semua yang kita suka. Apa yang kita rasa nak syok cakap, kita cakap lah. Nampak nak bagi syok sikit, nak bagi orang dengar elok sikit, kita pun buat suara
kuat sikit dan sebagainya. Sedangkan agama itu perlu diambil dengan sumber ilmu. Pastikan mengaji dulu, study dulu, jangan main kut sembok saja, sebab dia punya kesan dia nanti akan jadi besar. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita dah tonton video tadi sama-sama, dan insyaAllah kita buat reaction lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan oleh tim saya untuk memberikan reaction berkaitan tentang satu video berkaitan tajuk nasihat untuk pemimpin yang melakukan ritual agama lain yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Secara jujurnya, saya belum tengok video berkenaan. Tetapi saya pun tak tahu apa yang saya nak berikan reaction. Kita kena tengok dulu baru kita boleh berikan reaction. Cuma kalau sebut tentang isu agama lain, saya banyak perselisihan pendapat dengan beberapa orang ustaz, termasuk dengan Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Hafizahullah, berkaitan tentang isu-isu interaksi antara agama. Tapi tak apa, kita tengok dulu video ni dan kita berikan reaction secara spontan. InsyaAllah, jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Sebab tu amalan agama lain yang mempunyai simbolik kepada agama dia, tuang air ke, masak nasi ke, bakar api ke, kita tak boleh kata alah saja-saja syok-syok agama dia buat, dia niatlah kita saja buat. Tak boleh. Dia diharamkan kerana dia mempunyai perlambangan ibadah dia. Ini adalah ibadah kita. Kita nak kena fahamkan kepada rakyat Malaysia ini, kepada orang bukan Islam, kepada pemimpin-pemimpin orang Islam juga. Don't worry. Jangan takut. Baru ni di Perlis 2-3 hari lepas kita buat seminar fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Saya sebut dah, jangan takut. Orang Islam ni dia tak akan menyerang orang bukan Islam, menzalimi mereka, ganas pada mereka. Dia tak akan buat. Bukan kerana nak jaga keharmonian politik negara ini, nak jaga kita masyarakat majmuk. Kerana agama tidak benarkan. Tak boleh. Nabi tak benarkan tiba-tiba tengok orang bukan Islam tak pasal-pasal pergi katok kepala dia. Tak boleh. Dia berniaga, kita pergi ambil barang dia, tak pasal-pasal, tak boleh. Disuruh bermuamalat dengan baik. Saya sebut baru ni, hatta apabila Allah menyuruh Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, kerana dia tagut, melampau, tagha, melampau. Katakanlah dia ada perkataan yang lunak, mudah-mudahan dia takut, mudah-mudahan dia ingat. Allah bagi tahu dah jahat ni, tapi ada cara. Tapi itu tidak menjadikan Musa menyatakan Fir'aun pun cara dia pun betul juga, cara kita pun betul juga. Dah. Cuma berinteraksi dengan cara yang baik. That's all. Kita tak mengiktiraf. Kufur tetap kufur. Sebab itu apabila Allah menyebut tentang para anbiya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Yaqub, kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Isa, Musa dan Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak membeda-bedakan seorang pun di kalangan nabi tu. Kami tak kata yang ni kami terima, yang ni kami tak terima. Kami tak. Wa nahnu lahu muslimun, kami serah diri kepada Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sama seperti kamu beriman, accept all the prophets,
including the prophet of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. They are guided. Kalau mereka terima seperti mana kamu terima, mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, mereka lah orang yang berada dalam perpecahan. Kita kata kamu berada dalam perpecahan, kamu tak accept Nabi kami, tapi itu tak menghalang untuk kami berurusan dengan baik. Masalahnya apabila kita berfikir untuk berurusan dengan baik ini, di dalam surah Ali Imran sekali lagi Allah sebut, cuma dalam surah Ali Imran Allah mulakan qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat sehingga akhir. Kemudian Allah kata apa? Allah kata apa? Setelah Allah bagi tahu hal itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tak diterima daripadanya. Setelah Allah buat kenyataan yang sama dengan kenyataan ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Di akhirat kamu termasuk di kalangan orang rugi. Itu keyakinan dan i'tiqad kami. Amalan kamu adalah sesat dan kufur. Tapi kami berurusan dengan kamu dengan baik. Kami jumpa kamu sakit, kami tolong. Kamu kalau kami jadi doktor, kamu datang hospital, kami dengan begitu penuh ilmu profesional kami baiki kamu. Bahkan kami boleh jampi baca ayat Quran untuk minta kamu sembuh. Ada dalam hadis. Tapi kita diberikan mafhum yang lain. Kalau kita nak jaga perpaduan yang sebenar, kita kena pergi raya dia, kena buat macam dia. Dia pun main raya kita, tak lama lagi mungkin kena sembahyang raya 2 rakaat juga, baru menunjukkan dia berpadu dengan kita. Kita pun kena pergi juga. Kalau dia hengguk colok, kita pun kena buat. Kalau dia pakai benda-benda agama dia pun kita pakai. Kalau tidak, ini anti perpaduan. Ini tak ada kena mengena, itu agama dia. Ini agama kita. Yang kita disuruh bukan kalau kita tak buat apa cara agama tu berlaku perbalahan negara. Yang kita disuruh ialah menghormati hak, memberikan hak dia apabila kita bertugas, dia sebagai rakyat, kita sebagai rakyat. Menghormati, tolong menolong dalam perkara yang boleh kita tolong menolong antara satu sama lain. Tidak menzalimi dia, tidak menginayai dia. Itu yang lebih manusia perlukan. Kita tak mau satu orang main hari raya kita dia main ketupat kita dia buat, tapi hak kita dia tak benarkan. Kita tak mau. Pemimpin-pemimpin politik juga sama. Kamu kena fahamkan mafhum ni. Kalau kamu dijemput untuk dipergi, kamu bagi tahu saya sebagai pemimpin politik saya boleh pergi untuk bagi ucapan umum, tapi saya tak boleh buat upacara agama. Setuju. Tak apalah, polis bertugas, dia pergilah ada upacara agama, bukan dia pergi buat upacara, dia nak jagalah kok siapa buat jenayah. Kau nak kena tengok. Doktor boleh pergi tengok kok ada orang jatuh sakit pingsan kau, walaupun dia dok tengah belarang agama dia pingsan. Boleh tak doktor Islam pergi bagi ubat? Boleh lah. Itu profesional perubatan, bukan ritual ibadat. Pemimpin boleh tak pergi dalam konteks nak bagi nasihat, bagi panduan supaya hidup dalam negara ini berdisiplin? Tak apalah. Tak payahlah pergi buat upacara agama. Dan pihak pejabat, pemimpin politik mestilah memaklumkan kepada penganjur bahawasanya pemimpin kami ni orang Islam, dia tak boleh buat yang ni. Dia pergi berucap tuan-tuan semua selamat supaya tuan-tuan semua dalam keadaan aman sejahtera, jaga perpaduan dalam negara ni, kami orang Islam hormati. Cakap dengan mulia, cukuplah sebagai pemimpin. Takkan you mau pemimpin tu pergi jadi agama you pula, you tahu dia bukan agama you. Misunderstanding kepada maksud perpaduan ataupun maksud bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim. Nah, interaksi saya nak kena pergi buat upacara dia. Kita hormat pada ibu bapa kita yang bukan Muslim. Kalau kita bawa Muslim, kita bawa dia pergi hospital, kita bagi dia sakit, kita jaga, kita bagi duit untuk makan dia. Itu cara wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baik pada mereka dalam urusan dunia. Bukan saya kerana mak saya ni dia nak sembah berhala, saya pun sembah dia nak. Itu agama tak suruh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
jika mereka bersungguh-sungguh supaya kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi berbuat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Padu. Islam dia datang memberikan kepahaman yang betul dan tindakan yang betul. Manusia dia nak ini semua decoration, hiasan, kosmetik yang tidak memberi apa-apa makna. Tapi Islam pergi kepada usul kebaikan manusia, hubungan yang baik. Bukan awak amal agama saya amal agama awak. Okey, alhamdulillah kita dah tonton video berkenaan sama-sama tadi. Saya rasa sangat bagus penerangan yang dibawa oleh Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkaitan tentang isu ni yang kadang-kadang kita terlepas berkaitan tentangnya. Iaitu kadang-kadang kita nampak macam kita nak meraihkan ataupun kita nak mengucapkan tahniah kepada orang berkenaan, orang yang bukan beragama daripada agama Islam yang sedang meraihkan perayaan mereka, lalu kita pun seolah-olah mengikut seperti mana amalan mereka, seperti memasak nasi lah, kemudian kita pakai bunga-bunga itulah dan seumpama dengannya yang biasanya dilakukan dan biasanya diberikan kepada orang yang meraihkan ataupun merayakan perayaan berkenaan. Kita umat Islam tidak merayakan perayaan-perayaan seperti itu. Seperti mana yang Dr. Muhammad Asri sebut tadi cukup baik, iaitu kita kalau pergi pun sekadar menghormati orang itu sahaja, sekadar atas keperluan yang bukan keagamaan. Jadi kalau nak bagi kita buat ritual-ritual ke apa, tak boleh. Sama ada dia pemimpin politik ataupun selain daripadanya. Dan kalau berkaitan tentang politik juga, bukan satu orang sahaja. Baru-baru ni dengar katanya Perdana Menteri kita meraihkan Ponggal. Kalau kita kata isu Ponggal ataupun Tai Ponggal, ia cukup menarik kerana orang politik, hampir semua orang politik melakukannya. PAS ada melakukannya, PKR ada melakukannya. Kalau kata ada politik, memang ada yang melakukannya. Oleh sebab tu kita perlu melihat hal seperti itu dengan lebih jelas. Apa yang mereka lakukan di situ? Adakah sekadar memakai sari ataupun adakah sekadar menuang susu ke dalam tempat masakan? Itu telah dianggap sebagai satu upacara keagamaan. Itu ada pertimbangan yang berbeza-beza. Pada saya tidak menganggap ia sebagai satu yang bersifat keagamaan yang dilarang. Maksudnya boleh tak kita buat itu, tidak jadi masalah. Tak ada isu dewa Hindu pun dekat situ, tak ada isu berkaitan tentang sembahan pun dekat situ. Jadi apa yang menyebabkan itu sebagai satu salah? Tapi mungkin ada sebahagian orang mengatakan salah ataupun tak betul disebabkan itu nampak seperti upacara Hindu, upacara yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Kita kena tahu bahawa apa yang dilakukan oleh orang Hindu belum tentu ia adalah salah, kerana upacara itu dinilai berdasarkan kepada perbuatannya, bukan kepada orang yang melakukannya. Pemimpin-pemimpin Islam yang hadir dalam program-program keagamaan orang bukan Islam, demikian juga sekolah-sekolah yang meraihkan orang bukan Islam, tidak jadi masalah untuk meraihkan mereka, cuma ada hadnya. Bahkan kalau kita tengok masak susu, nasi susu, makan nasi susu yang ada pada pesta Ponggal itu, tidak ada percanggahan agama berkaitan tentang hal berkenaan. Nak makan, siapa tak makan sudah. Ia termasuk dalam makanan-makanan yang halal walaupun dimasak oleh orang bukan Islam. Itu tak ada menjadi masalah. Minum air yang dibuat oleh orang bukan Islam, boleh ataupun tak boleh, tak ada masalah. Dia adalah benda-benda yang halal. Yang tak boleh adalah hampir makan daging yang dibuat oleh orang bukan Islam ataupun yang seumpamanya yang termasuk di dalam makanan-makanan yang haram. Jadi kalau kita kata sekadar Datuk Seri Anwar ke pemimpin PAS ke pergi memasak susu itu ataupun makan nasi sakarai Ponggal tu, tak ada masalah. Itu tak termasuk dalam isu keagamaan. Tak termasuk macam mana Dr. Mazhar sebut tadi, nak ambil colok kemudian pergi buat sembahan-sembahan macam tu. Tak boleh lah. Kalau ambil colok tu dah nampak sangat hang dah mengikuti keagamaan orang itu. Sekarang ni adakah ritual ataupun perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan keagamaan ataupun ia tidak melibatkan keagamaan secara langsung? Kalau kata tak secara langsung, itu begitu banyak etika-etika yang dibuat itu ataupun upacara-upacara itu yang tidak secara langsung begitu banyak. Tetapi yang secara langsung kita tak boleh. Yang tidak secara langsung itu ada perkiraan
berdasarkan perkiraannya. Kalau makan nasi ponggal ataupun sakarai ponggal, tak ada masalah sebab sakarai ponggal itu termasuk makanan yang halal dan dia termasuk boleh dimakan. Siapa yang tekak dia okeylah makan, tak ada masalah. Kalau makan sakarai ponggal itu juga tidaklah menjadi orang itu masuk agama berkenaan ataupun telah mengikuti agama berkenaan. Tetapi satu nasihat yang bagus juga ialah kita bila masuk kepada perayaan-perayaan orang bukan Islam, hadkan perbuatan yang kita lakukan. Tak perlulah kita nak ikut ritual dan orang itu kena tahu kita Islam dan kita tahu dia itu bukan Islam. Itu perkara yang cukup penting. Hampir dekat tempat orang, hampir dekat kuil ke, hampir dekat gereja ke, hang kena tahu bahawa hang tu Islam, dia tu kafir. Dan dia tu kena tahu dia tu bukan Islam dan kita ini adalah Islam. Itu saja. Itu yang disebut sebagai menghormati antara satu sama lain. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Anda setuju ataupun tidak setuju, tak ada masalah. No issue dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Sahabat-sahabat, hari ini tim saya bagi kepada saya untuk react ataupun tonton satu video daripada Dr. Mazhar bila dia cerita berkaitan tentang pandangan terhadap Asyiah Jalil. Tim saya kata video ini sangat-sangat recommended untuk ditonton. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Mari satu orang hamba Allah daripada planet Marikh ke mana? Planet Marikh. Buat satu Facebook, akaun dia tu nama Asyiah ABD Jalil. ABD Abdul Jalil. Dia ni dahsyat. Dulu kita masuk dalam fatwa, pemilik akaun ni wujud tak wujud kita tak tahu, tapi adalah wanita yang mendakwa dia lah Asyiah Jalil tu. Asyiah Jalil. Tapi dalam Facebook tu dia tulis bahawa ni dia perli artis tu, dia kata hak artis tu buat hak tak adil tu Nabi punya lah tu. Ayat dah. Dulu dia tulis satu ayat yang besar. Sebab tu kita faham ayat dia hak baru ni dia nak perli rentetan ayat dia yang dulu. Dia kata hak tak adil, nikah tak habaq. Itu semua Nabi punya kerja lah. Dia kata artis tu ditiru. Itulah jawab soalan maksud dia. Dulu dia tulis apa? Dalam akaun dia tulis, saya cakap terang-terang kat encik suami. Dalam bab rumah tangga jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Saya tak kepingin karakter suami sebegitu. Ni yang dulu Saya tak tahu wujud tak wujud hamba Allah ni, dia tulis ke siapa tulis ke, tapi kalau ada orang wanita ataupun lelaki yang tulis macam ni, dia menjadi murtad. Tu dia. Ya Allah, berat Melainkan dia dalam keadaan tak siuman, akal dia hilang, tu cerita lain. Tapi kalau dia tulis dalam keadaan sedar, ini satu penghinaan kepada Nabi SAW. dengan jelas Banyak yang Nabi buat terhadap isteri-isteri baginda, saya tak setuju dan saya tak suka. Ya. Yang ni yang patut bincang. Duk pergi bincang orang menikah satu hari buat apa? Segak tak segak, putih tak putih, hidung tak berapa tinggi, nak buat apa? Bukan bini kita. Ini saya heran di sebahagian negeri yang kononnya ahli sunnah wal jamaah pantang tengok orang ceramah lain pada hak depa ceramah nak tangkap. Dia ni hidup bebas. No comment. Kalau boleh sebahagian ustaz-ustaz kita pergi ceramah kelang kabut telah masuk elemen apa semua ni, boleh orang cakap macam ni tak hinggap pun dia, tak apa. Yang penting jangan kacau kita punya kenduri arwah. Yang tu Saja Dr. Mazhar ni. Birokrasi satu lagi, lain daripada yang saya nak sebut. Birokrasi, ada satu orang tokoh juga, ada nama wanita, Ustazah dah, dia cerita saya, dia minta fasakh dengan suami dia 4 tahun tak selesai. Mahkamah putuskan fasakh, suami dia buat permohonan, tak boleh dia nak menikah lain lah. Mahkamah putuskan lagi, sampai 3 kali putus, suami dia duk buat permohonan. Jadi dia 3 tahun tak boleh menikah, 4 tahun. Bayangkan 4 tahun tempoh yang begitu panjang untuk wanita. 4 bulan pun pening dah. 4 tahun. Mahkamah syariah kena cari ruang supaya elemen yang seperti ini dapat itu satu penginayaan pada wanita. Kalau betul nak cakap tentang hak wanita, duk kalut hak nak tak kahwin apa? Hak tak kahwin apa? Hak yang nak kahwin tak boleh ni. Termasuk kes-kes cerai. Track kes cerai punya lama. Harap diperlih tak berlaku lah. Kalau berlaku bolehlah main habaq kat kita. InsyaAllah di bawah kepimpinan yang amat arif yang tahu syariah ni, saya percaya kes yang macam ni tak ada lah diperlih. Tapi saya sebut umum di mana-mana saja. Ini betul-betul hak wanita. Lelaki kahwin 2-3, itulah sistem masalah. Yang isteri ni yang cerai, duk tuntut cerai 3-4 tahun tak dapat. Suami dia dah masuk isteri yang kelima, dah buang yang nombor 1 dah. Itu yang nampak tak adil. Bukan Islam tak adil, sistem itu. Lepas tu mari bahagian perusahaan agama memberi amaran kepada lelaki yang kahwin di luar negara.
Punya banyak lelaki yang masalah. Kau tak bagi amaran. Bagi amaran lelaki yang kacau, yang memayahkan urusan cerai, talak dan seumpamanya ni. Jadi masyarakat jadi tak imbang antara syariat yang benar dan birokrasi pengurusan. Kalau itu kita nak memperkatakan, itu wajar. Itu wajar. Sebab tu tuan-tuan, ustaz-ustaz yang ada semua, yang bukan ustaz pun, mudahkan urusan perkahwinan ni. Diperleh InsyaAllah 1-2 hari kes dia macam ni. Kita bukan kempen mai kahwin dia pelih, tapi kalau mai ahlan wa sahlan. Neri pelih juga orang mai melancung dapat pahala, melancung nikah. Depa ni tuan-tuan dah nikah dah di negeri lain, di London, di Indonesia, di Thailand. Depa bawa sijil yang sah dan disahkan oleh kedutaan atau konsulat kita dah. Mai ke negeri pelih, dia memang depa ni menikah. Macam saya tanya artis yang berkaitan, dia hubungi, dia kata bapak budak tu pun ada, dia bawa semua syarat cukup. Nikah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi pada satu rumah orang, pak dia kata kahwinlah dengan anak saya, mau dah ambil anak saya sebagai isteri. Kita tengok, oi boleh lah, aku nikahkan kau dengan anak kau, saya terima. Sah tak? Ada 2 saksi, sah tak? Sah. Dia tak daftar. Tak daftar tu bukan tak sah. Tak daftar tu dia menyanggahi ulul amri. Zaman dulu dia tak ada daftar tu. Tapi zaman sekarang kita buat daftar tu kerana nanti orang menafikan lah, nak fikir ke mahkamah tak boleh, nak urusan harta pusaka payah, nak urusan macam-macam payah, nak dakwa dia payah, nak bab nafkah payah. Daftar. Maka siapa yang tak berdaftar dia berdosa kerana dia menyanggah ulul amri. Tapi nikah sah dah tak? Sah. Dari segi syariat sah. Tak daftar tu berdosa kerana tak taat ulul amri. Tapi kalau dia nikah sah, dia boleh bersetubuh dengan isteri tu sah. Cumanya happy lah daftar kemudian. Kalau dia nikah di Thailand cukup syarat semua, sah tak? Sah. Dia menikah di bulan pun sah kalau cukup syarat. Lepas tu dia main bawa sijil yang memang telah sah cukup syarat, kita sahkan, tukar sijil dia tu daripada sijil Thailand dia, sijil Indonesia, sijil London dia, jadi sijil nikah perleh. Itu saja. Oi, yang ramai dengar ni tu dia. Tengok, tutup terus slowkan YouTube malam ni, takut isteri terdengar. Saya bukan kata ni, saya nak cerita bahawasanya proses itu ialah proses dia kahwin tempat lain, dia mari ke tempat. Ada juga yang kahwin negeri kita juga mudahkan kalau cukup syarat. Gaji 20,000, bini ada. Tapi kalau mai gaji berapa? 670. Bini berapa nak menikah? Ni selama bini dia nak bagi nafkah mana? Dia pakai duit dia sendiri. Yang tu kita tak bagilah. Nak makan pun tak ada, nak menikah ni nak bayar mana? Tapi kalau mai gaji 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, atau berbelas ribu, dia nak menikah. Takkan nak kata tak boleh menikah pula. Memang isteri dia marah. Yalah, isteri dia marah, tapi dari segi menikah boleh. Bukanlah ni mufti perleh ni tak kesian kat bini-bini, tidak berpihak pada wanita. Hak nak menikah dengan dia tu pun wanita juga. Tapi kalau dia bawa jantan nak menikah, kita tak bagi dia. Yang nak menikah dengan dia tu wanita juga, hak dia juga kan. Tak mau tak apalah. Saya tahu semua wanita memang cemburu tabiat wanita, tanda dia sayang kan. Kita tak kutuk wanita yang cemburu tu kan. Khuzaifah tengok dia pun teringin tapi tak berani lah. Tak berani tak payahlah kan. Tapi nak pergi kutuk orang menikah dua, tak patut lah. Kata dia tu nak menikah dua, bini hak dua, satu pun tak boleh jaga. Come on lah, ini urusan rumah tangga dia. Tapi dia tu nak menikah dua, hak duk ada ni pun aku duk bagi bantuan bini, Maib duk bagi duit makan bini dia. Hak tu boleh. Kita pun main habang nak menikah apa? Yang ni anak nak pergi sekolah pun duit tak ada. Padan lah kan. Tapi kita tak boleh kata dia nak menikah dua pasal apa? Bini hak pertama tu lawa. Duk kalut bini dia lawa pasal apa? Kan? Kalau betul-betul nak tiru Nabi, kahwin wanita yang tak lawa. Main mana kata tiru Nabi kahwin wanita yang tak lawa ni? Nabi kahwin dengan wanita yang mana memang tak ada apa-apa. Tak. Nabi kahwin kuatkan kabilah, kuatkan perjuangan. Kahwin. Ada di isteri Nabi cemburu, Aisyah cemburu. Tak apa. Mesti ada cemburu. Ada orang tak setuju, tak apa. Tapi kita tak boleh kata tak boleh. Tuan-tuan dengar ni, dengar sajalah. Esok minggu depan bini tak pergi mai kuliah ni pula.
Okey, baik. Okey, baik sahabat-sahabat, tadi kita dah tonton kenyataan daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin yang dia ambil selingan sedikit berkaitan tentang Asia, kemudian diulas sedikit berkaitan tentang isu Syamsul Yusof. Demikian juga diulas juga berkaitan tentang kahwin, bagaimana orang nak kahwin lebih daripada satu dan isu-isu yang seumpama dengannya. Isu-isu ini juga kita telah ulas dalam video reaction kita sebelum ni. Saya cadangkan anda untuk lihat video-video reaction sebelum ini juga. Pada hari esok 19 Januari kita akan buat satu podcast bersama dengan Kapten Hafiz Firdaus. Kita akan bincangkan berkaitan tentang poligami tanpa izin isteri, menyakiti dan berdosa. InsyaAllah tetamu jemputan adalah Kapten Hafiz Firdaus sendiri dan Puan Nurmaliza Mahadi. InsyaAllah kita boleh live sama-sama. Jika anda ada soalan berkaitan tentang poligami dan seumpama dengannya, boleh bertanya pada hari esok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni kami di Syekh Habudin Ahmad YouTube, kita telah buat satu video, satu podcast bersama dengan Kapten Hafiz Firdaus bersama dengan Puan Nurmaliza yang dimoderatorkan oleh Pusulat Hitam, yang pada waktu ketika itu saya tidak ada kemampuan untuk hadir disebabkan kesihatan yang tidak begitu baik pada waktu itu, dan kita berbincang berkaitan tentang kenyataan daripada Ustazah Asma Harun, dan anda boleh tengok kenyataan itu atau video berkenaan dalam link yang saya letak dekat bawah. Cuma hari ini kita nak buat reaction juga berkaitan tentang isu berkenaan, tetapi yang akan berikan reaction ini adalah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Jom kita tengok dulu video berkenaan sama-sama, lepas tu kita akan terus tengok video reaction daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Jadi Ustazah, bila macam mana pula mengenai kalau seseorang lelaki itu berkahwin, bernikah tanpa pengetahuan izin tanpa daripada pengetahuan. Kalau kita tanya soalan, menyakiti manusia lain berdosa tak? Berdosa. Kita sakiti hati kawan pun berdosa. Kita sakiti binatang pun berdosa. Kita sakiti isteri berdosa, sakiti suami berdosa. Sakiti anak pun berdosa. Maka perbuatan bernikah tanpa izin menyakiti, maka di situ ada kesilapan dan ada dosa. Sebab Islam membenarkan seorang wanita melarang suaminya bernikah lain. Boleh rujuk Jabatan Mulia Pertuan, ada penulisan. Bolehkah wanita menghalang suaminya bernikah lain? Jawapannya boleh, sekiranya pernikahan ini boleh datangkan mudarat. Pernikahan ini boleh berlaku tidak adil. Pernikahan itu boleh memberikan tekanan jiwa mental kepada isteri. Wanita ada yang boleh terima. Bahkan dia suruh suami kahwin lagi 2, 3, 4. Ada wanita memang tidak boleh menerima, menjadi satu tekanan, satu trauma kepadanya. Okey, itu videonya dan kita tengok pula kenyataan daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah, tuan-tuan marilah semayang. Tak apalah. Tapi bila dia tu pun, dia patut ceramah, ajak tuan-tuan marilah kita semayang. Allah suruh kita semayang. It's good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat, yang dia tak baca hadis, tak apa, pasal dulu ada satu ceramah lama, penceramah ni terkenal dulu sebab dia panggil kat saya bapak setan. Ni bukan Ustazah Asma. Berikutnya ialah nak simpulkan hukum, tak boleh seronok-seronok dia andaikan. Dia kena belajar usul fiqh. Ada dua saya tengok. Satu hamba Allah, penceramah mana ke, dia boleh ceramah tentang hukum kalau bini picum tengkuk, nampak tanda love bite. Ustaz Rosyam Nur, bukan Rosyam Nur. Lebih kurang dia kata, saya faham daripada dia kata tu, kalau muda jadi haram, kalau tua tak apa. Sebab nanti bila naik lift, orang tua-tua tengok, dia tengok jadi orang tua-tua jadi kecil hati ke apa, bini dia tak cium tengkuk dia, kita lebih kurang. Ini dia satu lagi penceramah seorang cakap tentang masalah kahwin tanpa minta izin isteri. Semua kita tengok tadi Masalah pengurusan dengan rumah tangga cerita lain, tapi dia kata haram disebabkan kerana isteri akan kecil hati. Jadi apabila isteri sakit hati jadi haram sebab menyakitkan hati isteri. Agama dia tidak seperti itu. Semudah itu kesimpulan hukum.
Orang kecil hati nak kena tengok. Saya bukan suruh tuan-tuan menikah tanpa hak beritahu. Saya nak cerita kaedah penghukuman. Bukan saya suruh tuan-tuan hampa hang bini kita cium tengkok kita supaya malam pagi besok nak tunjuk kat pejabat kita. Bukan. Saya nak cerita cara hukum diurus. Kita beli kereta baru. Jiran sebelah kita kecil hati ataupun sedih sebab kita beli kereta baru. Adakah haram kita beli kereta baru sehingga dia sakit hati? Mana Di haram? atas kaedah yang dia kata kalau menyebabkan orang lain sakit hati orang pun haram, sakit hati isteri haram, sakit hati suami haram. Rakan baik kita sepejabat, kita naik pangkat, dia tak naik, dia sakit hati. Adakah haram kita naik pangkat? Kita kahwin dengan satu orang perempuan, kawan kita pun duk berkenan perempuan tu juga. Kita meminang, kita dapat, dia meminang tak dapat, lepas tu kita pinang dapat. Perempuan tu kahwin dengan kita, kawan kita sakit hati kat kita. Adakah berdosa kita kahwin? Dia tak boleh simplistik macam tu hukum. Kerana ada orang kecil hati terus jadi dosa. Kalau bini dia tahu tak tahu bini dia kecil hati berdosa. Kalau dia habaq kat bini dia pun kecil hati berdosa. Adakah kahwin jadi berdosa? Saya bukan suruh tuan-tuan pergi kahwin dua ke apa, tapi cara merumuskan hukum tu salah. Dia dalam TikTok dia cakap salah cara merumuskan hukum begitu. Kalau orang tu sakit hati dan sakit hati tu ada kesalahan di pihak kita, kita sengaja nak bagi dia sakit hati, kan? Kita memang tujuan kita bagi dia sakit hati, dosa lah. Pasal apa abang menikah lain? Saja aku nak bagi hang sakit hati, dosa lah. Tapi kalau dia kahwin kerana mungkin isteri dia dah tak mampu nak layan dia, takkan dia nak pergi cerai isteri dia, takkan nak hari-hari nak bermasam muka isteri dia. Dia kahwin lain satu hari, kemudian dia kahwin lain satu hari, dia tak zalimi isteri yang pertama dan tak zalimi isteri yang kedua, ataupun dia isteri yang kedua tu memberi ruang kepada isteri yang pertama. Ambil lah ke isteri yang pertama 29 hari, sehari pun tak apa untuk dia. Misalnya, cikgu bakal senyum tapi tak berani. Misalnya, saya bukan kemudian dia nak mengelakkan konflik umpama. Soal isteri dia kecil hati satu cerita yang lain. Dia tidak menjadi haram. Soal dia salah menguruskan, itu semua tak apalah. Tapi bukan soal perkahwinan jadi haram. Mana? Kau tidak haram lah Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Aisyah duk agak ada Aisyah tak kahwin Juwairiyah. Kerana Juwairiyah cantik, kata Aisyah. Nabi kahwin kerana kabilah dia dengan Nabi SAW. Nabi Juwairiyah tu sendiri cantik. Jadi ini semua kesimpulan orang ni bila dia, inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah, tuan-tuan marilah semayang, tak apalah. Tapi bila dia tu pun dia patut ceramah, ajak tuan-tuan marilah kita semayang, Allah suruh kita semayang, it's good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat yang dia tak baca hadis tak apa, masalah. Dulu ada seceramah lama, penceramah ni terkenal dulu sebab dia panggil kat saya bapak setan. Dia panggil, tak tahu ada lagi ke tak penceramah ni. Lepas pada tu ada takdir Allah, kebetulan dengan satu peristiwa media pula pergi panggil kat dia bapak setan. Dia tak peristiwa yang lain, bukan kerana saya, jadi mungkin patah balik kat dia. Tapi saya dengar dia kata, dia cerita, dia kata ada orang menentang kenuri arwah. Pada zaman Nabi banyak kenuri, mungkin salah satunya kenuri arwah. Begitu saya diandaikan. Pada zaman Nabi banyak orang buat kenuri, mungkin kenuri arwah. La ilaha illallah, mudah sangat. Patut awak hantar orang buat kenuri, mungkin kenuri pecah perut. Come on lah, agama bukan you boleh andai macam tu. Ramai orang buat kita andaikan, lepas tu kita andaikan benda yang tak ada di atas andaian, out of blue. You mari buat satu andaian, tak boleh. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kritik tu bukan apa, kita kena salah cara merumuskan hukum. Kalau nak kata peristiwa sekian, dalilnya sekian, ada secara nasnya jelas macam ni, kalau tak jelas pun boleh diistimbatkan sekian, ada ima, ada isyarat kepada sekian, itu kaedah-kaedah yang dipakai di dalam usul fiqh, tak apalah. Bukan seperti yang diandaikan. Wallah. Okey, baik, kita dah tonton tadi video yang Dr. Mazhar jelaskan berkaitan tentang kenyataan yang lebih umum daripada itu. Agamawan ni dia tak berada pada satu tahap. Bukan maksud semua agamawan ni semua cerdik, semua pandai ataupun semuanya pakar fiqh, pakar akidah dan seumpama dengannya. Tetapi antara perkara asas yang perlu kita tahu ialah kita tidak boleh mengandai-andai ataupun terlalu simplistik, terlalu simple di dalam memberikan satu-satu keputusan. Dalam bab isu Ustazah Asma yang disebutkan itu, isunya cukup jelas, iaitu hanya kerana orang sakit hati maka ada dosa dekat situ. Sedangkan ia perlukan penjelasan, perlukan pendetailan yang lebih mendalam lagi. Wallahu ta'ala alam, sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa untuk dapatkan buku-buku yang telah saya susun untuk anda miliki. Link saya letak dekat bahagian description. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.